Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi. Pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan sahabat-sahabat saya yang berada di mana jua, sama ada anda berada di Asia, di Australia, di benua Eropah, Amerika, Antartika dan di mana-mana sahaja anda berada. Saya nak ucapkan selamat datang ke channel saya sekali lagi. Baik, tajuk kali ini kita nak bincangkan tentang persoalan bagaimana kita nak mengelakkan daripada orang-orang yang negatif. Macam mana ya? Kadang-kadang susah. Mungkin sebab cycle kita negatif menyebabkan kita menjadi orang yang negatif. Okey. Sebenarnya, nak elakkan daripada berjumpa atau bergaul dengan orang yang negatif, setelah kita bertahun-tahun bergaul dengan orang negatif, memang agak payah tapi tidak mustahil. Kerana apa? Kerana orang yang negatif biasanya akan sentiasa berfikir negatif. Okey? Dan dia tak dapat menerima keadaan di mana perubahan akan berlaku. Dia tak dapat terima perubahan demi perubahan dan perubahan. Kerana orang yang berjaya adalah orang yang sanggup berubah daripada pemikiran yang negatif kepada yang positif. Baik, dalam channel saya ini kita nak bincang yang positif-positif sahaja. Dan kita nak bincangkan bagaimana kita nak mengelakkan daripada kita terus terjebak dengan perkara-perkara yang menyebabkan pemikiran kita asyik fikir yang negatif. Okey. Baik. Tentu sekali, okey, anda pernah dahulu kala mungkin anda pernah bergaul dengan orang-orang yang sentiasa negatif. Percakapannya sentiasa negatif. Pemikirannya sentiasa negatif. Asyik kata tak boleh, asyik kata tak boleh lah, tak mahulah, saya tak mahu terlibat lah, saya tak nak lah ambil risiko. Apa ni kan, saya dah cukup lah dengan apa yang ada, dengan gaji RM1,000, dengan gaji RM1,000, cukup lah, apa nak lagi, cukup lah. Bagus, ada bagus, ada tak bagus. Okey. Orang yang negatif sentiasa memberikan alasan. Orang yang positif sentiasa dia mencari jalan keluar, jalan solution yang terbaik untuk semua. Baik, macam mana kita nak mengelakkan daripada orang yang negatif? Yalah, kita dah lama kan bergaul dengan orang. Sebenarnya kita tak elak pun. Kita yang ubah diri kita sebenarnya. Okey? Secara tak langsung, apabila kita dah ubah tabiat kita, apabila kita dah ubah kita punya percakapan, pemikiran, secara tak langsung kawan kita tu akan cuba tiru kita. Mula-mula dia akan condemn. Apalah kau ni? Kan? Kau dah lama dengan kita orang, kan? Sekarang nak jadi baik contohnya. Contohnya kalau dulu anda tak sembahyang, anda tak solat, tiba-tiba anda sekarang dah insaf, dah mula nak berubah, kan? Kawan-kawan anda condemn, apalah pergi masjid, tak payahlah pergi masjid. Tapi bila anda hati anda, pemikiran anda cakap kalau pergi sembahyang, pergi solat, okey, satu, kita akan dapat keberkatan dalam hidup kita ini. Hidup kita akan jadi tenang. Okey, kalau sebelum ni hidup kita tidak tenang, hidup kita sentiasa gundah gulana, mungkin hidup kita asyik dibelenggu oleh masalah. Hidup kita asyik dibelenggu oleh apa-apa. Dari masalah, mungkin perkara-perkara negatif. Macam-macam benda negatif yang datang kat kita, kan? Jadi menyebabkan kita tak boleh nak berfikir dengan rasional. Okay? Baik, saya nak kongsikan bagaimana kalau kita sendiri yang menjadi positif, cycle kita juga akan menjadi positif secara tak langsung. Baik, saya kongsikan. Okey, kalau rakan-rakan anda yang sentiasa negatif, okey, kita kongsikan. Saya nak share tentang macam mana anda boleh membawa rakan anda bersama-sama dalam perkara kebaikan. Okey, pertama sekali anda kena tunjukkan
yang anda ni nak berubah. Contohnya anda, kalau dahulu mungkin anda suka melepak. Melepak tu maksudnya membuang masa di kedai-kedai kopi, kan? Anda tidak kerja. Kerja anda hanya minta duit dengan ibu bapa anda ataupun dengan isteri anda. Anda melepak saja, isteri anda yang kerja, kan? Tak boleh sebenarnya. Okey. Dan selepas anda rasa anda macam terpukul lah, kan? Anda nak berubah. Okey. Anda cari kerja baru. Anda ada azam baru. Ya. Sahabat-sahabat yang di luar sana ada keinginan yang baru, ada kesungguhan yang baru. Maka secara tak langsung, apabila anda dah mula mengubah tabiat itu, rakan-rakan anda juga akan, macam saya kata tadi, dia akan condemn. Kalau dia dah penat untuk condemn, dia akan ikut anda. Kat mana kau kerja? Kenapa kau berubah? Jomlah kita ke masjid. Dia akan mula ikut anda. Jadi secara tak langsung, rakan-rakan anda yang negatif itu akan berubah menjadi positif, dan cycle anda akan menjadi semakin baik, semakin positif, semakin gembira, semakin tenang apabila perubahan itu diterima oleh cycle anda. Tak perlu pun tinggalkan. Kalau perlu sangat, boleh tinggalkan. Tapi kebanyakannya akan tinggalkan. Sebab tak semua orang yang kita boleh ubah sebenarnya. Nak ubah perangai manusia ni sangat payah. Ia bermula dengan disiplin di dalam diri kita sendiri. Kalau katakan kita sendiri, kita sahaja yang nak berubah, tapi cycle anda tidak mahu berubah ke arah yang lebih baik, maka anda tinggalkanlah. Anda akan berjumpa dengan cycle yang baru sebenarnya apabila anda tinggalkan cycle ataupun rakan-rakan anda yang negatif. Baik. Seterusnya ialah macam mana nak berganjak daripada rakan yang negatif kepada pencarian rakan yang positif. Baik. So, pertama sekali ialah kita kena tahu sama ada rakan tu sentiasa negatif ataupun rakan tu sentiasa bercakap tentang benda-benda yang positif. Yang tahu. Dan berada di mana tempatnya. Sama ada asyik 24 jam di kedai kopi, okey, mengumpat, okey, dan sebagainya. Tapi apabila anda berjumpa dengan rakan-rakan yang positif, yang cerita tentang kecemerlangan diri, yang cerita tentang pembangunan diri, yang cerita tentang masa hadapan yang lebih baik, maka anda boleh join cycle yang macam tu. Kerana cycle yang macam tu adalah orang yang nampak masa hadapan itu dengan lebih jelas, ada roadmap, ada perancangan, dan mereka akan secara tak langsung mengajak anda bersama-sama untuk grup anda yang baru tu menjadi grup yang cemerlang dunia dan akhirat sana. Okay. Seterusnya, bagaimana kita nak bergerak daripada rakan-rakan yang negatif kepada rakan-rakan yang positif? Okey. Pertama sekali, mungkin tabiat kita tadi. Bila tabiat kita dah berubah, saya ulang sekali lagi, bila tabiat dah berubah, kita nak ke arah yang lebih baik, doa anda akan termakbul dengan Allah jumpakan anda dengan rakan-rakan yang lebih baik. Anda dijumpakan dengan majlis-majlis ilmu. Anda sendiri pun tak tahu, kenapa aku masuk majlis ilmu ni? Kadang-kadang kita tak tahu. Ada hikmahnya. Dia mengajak aku macam mana nak menjadi disiplin. Dia mengajak aku macam mana nak membina motivasi diri. Dia mengajak aku untuk apa-apa benda yang positif. Baik. Seterusnya, bagaimana kita nak bergerak daripada rakan yang negatif kepada rakan yang positif? Baik. Mungkin kita boleh, kalau katakan sebelum ni kita tidak bekerja. Okey, bila kita masuk ke dalam pekerjaan, pekerjaan itu sendiri akan mendisiplinkan kita secara tak langsung. Okey, kita kena terima. Sebab apa? Orang yang disiplin, orang yang ada semangat untuk berjaya, dia pasti akan berjaya. Walaupun mula-mula susah, sebab nak ubah tabiat, nak ubah sikap, dia mengambil masa. Bukannya 24 jam hari ni fikir nak ubah, esok dah ubah. Bukan.
Dia mengambil masa yang mungkin biasanya 40 hari pertama. 40 hari menjadi tabiat. Bila anda lepas 40 hari pertama, anda akan ke 100 hari kedua. Bila lepas 100 hari, minimum lebih kurang 3 bulan. Okey. 3 bulan. So, secara tak langsung, tabiat itu akan menjadi tabiat yang dalam diri. Tabiat yang anda tanpa sedar anda buat. Kalau sebelum ni anda paksa diri untuk buat tabiat yang baru tu. Itu nak ubah tabiat. Okey. Baik, seterusnya. Saya selalu tekankan bahawa kalau anda nak bergerak daripada rakan yang negatif ke rakan yang positif, anda juga kena tambah ilmu anda. Tadi mungkin anda dah bergaul di majlis ilmu, anda dapat kawan-kawan baru, anda dapat guru yang baru, yang baik, kan? So anda ni kena tambah ilmu juga dengan mencari ilmu, dengan menambahkan pembacaan anda, baca buku yang bermanfaat. Kalau sebelum ni mungkin anda baca komik, okay? Anda cuba buka Quran. Bagi yang Muslim, buka Quran yang ada terjemahan. Jadikan Quran itu sebagai panduan anda. Quran itu sebagai guru anda juga. Quran itu sebagai pedoman anda. Sebab dalam Quran ni ada bermacam kisah sejarah, kisah semasa dan kisah akan datang. Cubalah buka Quran yang ada terjemahan. Dah buka. Berguru dengan guru Quran yang bertauliah, yang boleh menjawab persoalan kita bila kita ada persoalan. Ya, berguru. Carilah. Ada di sekeliling anda, di masjid, di surau berdekatan anda, pasti ada guru-guru tersebut. Mereka ni hampir 90% tak ambil bayaran. Pergilah. Okay, mencari ilmu, membaca Quran. Baik, seterusnya, macam mana kita nak bergerak daripada rakan yang negatif kepada rakan yang positif? Macam mana? Baik, tips seterusnya ialah anda ambil selai kertas. Okay, anda ambil selai kertas. Dan dalam kertas tersebut, anda tulis apa yang anda nak ataupun apa yang anda minta dalam hidup. Apa anda nak jadi. Contohnya anda nak jadi seorang usahawan. Contohnya anda nak bantu, okey, nak majukan keluarga anda yang sebelum ini anda tinggalkan mereka. Sekarang anda nak bantu sebab ada kesedaran, mungkin ada yang sakit dalam keluarga atau mungkin anda ada terpalit sesuatu yang anda takkan lupa. Okay. Ambil selai kertas, 2 helai, 3 helai, 10 helai pun tak apa. Okay. Catat. Buat. Okay. Apa yang anda nak dalam hidup? Pertama. Kedua, bila anda nak capai? Ada target. Orang yang ada matlamat dalam hidupnya adalah orang yang berjaya. So, secara tak langsung, anda tahu, okey, anda kena kurangkan berjumpa dengan kawan ni, contohnya. Okey, anda dah kena berkawan dengan guru-guru, sahabat-sahabat yang lebih positif. Anda dah boleh buat pilihan. Hidup ni tentang pilihan. Hidup ni tentang siapa kita. Hidup ni tentang masa hadapan kita. Takkan kita nak berpandu sebagai berpeluk tubuh saja. Takdir aku miskin. Takdir aku macam ni. Sudahlah. Takkan. Jangan. Kita kena usaha untuk ubah takdir kita. Kalau kita miskin, kita tak berapa nak pandai, kita kena berusaha untuk ubah. Sebab Allah tak akan ubah takdir sesuatu kaum, nasib sesuatu kaum kalau kaumnya tak nak berubah. Mana ada duit datang bergolek, mana ada ilmu datang bergolek kalau kita tak minta, kalau kita tak cari.
Ada. Ada tak ada. Kecuali kalau anda sakit lah dekat hospital. Kan? Anda koma. Makan, minum. Okey, buang air. Semua diuruskan oleh nurse, doktor, pegawai kesihatan. Itu lain. Itu memang dah bergolek. Kan? Isunya kat sini bila anda sihat. Mana ada? Tak ada. Anda tipu dah diri anda macam tu. Bila anda nak berubah, anda kena berubah. Tiada siapa yang boleh paksa anda berubah kecuali diri anda sendiri. Anda yang kena paksa diri anda berubah. Takkan sampai bila kita nak bergaul dengan rakan-rakan yang asyik negatif je, kan? Suruh kerja tak mau, suruh meniaga tak mau, duduk melepak saja. Sampai bila? Makin lama umur anda meningkat. Dan setiap saat, setiap hari yang anda bazirkan umur anda itu, anda akan menyesal nanti. Anda akan menyesal. Baik, seterusnya, bagaimana kita nak cari, nak keluar daripada kepompong rakan yang negatif kepada rakan yang positif, pada sesuatu yang positif. Macam mana? Macam mana? Kuncinya ada pada anda. Kuncinya. Okey? Kuncinya ada pada anda. Okay. Saya bagi perumpamaan lah. Kalau orang start motor, dia tak tahu ke mana dia nak pergi. Dia start, dia jalan dia. Okay? Dia jumpa kawan yang negatif. Jom. Pergi merompak. Dia pun ikut merompak. Sebab dia tak ada matlamat hidup. Dah si ikut akan negatif. Jom pergi buat sesuatu yang tak baik. Ikutlah anda. Kan? Sebab anda tak ada matlamat. Tapi orang yang ada matlamat, kan, dia start motor, dia tahu dia nak pergi mana. Contoh dia start motor, dia nak pergi ke Sydney. Mungkin tak boleh lah kot kalau start motor nak pergi Sydney. Jadi kalau anda duduk di benua Australia, dia start motor, dia tahu dia nak pergi ke mana. Ada destinasi dia. Ada titik A ke titik B. Dia tahu mana route map dia. Dia tahu ada peta. Ada peta kehidupan. Ya. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, anda kena bertindak sekarang. Kerana orang yang bertindak adalah orang yang akan berjaya. Percayalah cakap saya. Orang yang bertindak adalah orang yang akan nampak hasil dia mungkin 6 bulan dari sekarang, mungkin setahun. Paling lewat pun untuk anda nampak apa tindakan anda ni, setahun lah. Paling lewat tindakan anda ni. Contoh sekarang anda nak berubah, anda nak ada perniagaan contohnya, anda akan paling lewat setahun daripada sekarang. Biasanya setahun orang akan nampak perubahan paling lewat. So, anda sebagai sahabat saya, anda cubalah untuk berubah. Cubalah cari rakan-rakan, cubalah move on, okey, kepada sesuatu yang lebih baik. Tak susah dan tak senang, tapi tidak mustahil. You can do it. Saya percaya anda boleh jadi yang terbaik. Bye-bye.